Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin bin Muhammad. Saya pada kuliah 7. So hari ini saya akan membuat satu presentation untuk identify kegunaan elektrik di rumah saya sepanjang 3 bulan pertama. Okay, baiklah. Sebelum saya meneruskan lagi saya punya pembentangan, saya biasa jelaskan sedikit sebanyak tentang elektrik. Okay, tenaga elektrik ni adalah satu tenaga yang boleh terbentuk pada satu kawasan ataupun mengalir dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Apabila elektrik ini berada di satu tempat, ia dipanggil sebagai elektrostatik. Apabila ia mengalir ke satu tempat yang lain, ia dipanggil sebagai arus elektrik. Itu yang kita akan kira arus elektrik di rumah saya. Okay, basically dekat Malaysia ni ada 3 company utility yang utama, iaitu TNB, Tenaga Nasional Berhad, Sesco Sarawak Energy dan SESB, Sabah Electricity Sdn Berhad. Setiap utility ini function dia untuk membekalkan tenaga elektrik di sesuatu kawasan. TNB di Semenanjung Malaysia, Sesco di Sarawak, SESB di Sabah. Elektrik sangatlah penting pada masa sekarang. Seperti kita tahu, kita menggunakan elektrik setiap hari untuk menggunakan itu memasang lampu, memasang kipas, memasang aircon, menggunakan untuk tengok TV, charge handphone dan sebagainya. Begitu juga di kawasan-kawasan industri, di hospital, kegunaan doktor memasang alat-alat perubatan dan sebagainya. Okay, untuk objektif mini project ni adalah untuk explore electrical consumption dekat rumah saya. Kemudian saya akan compare electrical consumption tu untuk 3 bulan berturut-turut. Kemudian akhir sekali saya akan datakan sedikit sebanyak cara-cara untuk kita mengurangkan penggunaan elektrik, untuk tidak melakukannya pembaziran elektrik dan sebagainya. Okay, sebenarnya saya akan menerangkan sedikit informasi tentang rumah saya. Rumah saya jenis terrace. Dia punya saiz dia 2850 square feet. Dan 4 orang, saya, abang saya, ibu saya, ayah saya, dan kami menggunakan Sesco sebagai kategori takrif di rumah ini. Di cara saya mengira kos dan jumlah elektrik di rumah saya, mula-mula saya akan kumpul 3 bulan bil di rumah saya, 3 bulan. Lepas tu saya akan isi sedikit informasi tentang home appliance yang berada di rumah saya. Saya telah isi 8 jenis home appliance, iaitu aircon, television, mesin, peti ais, kipas, lampu, water dispenser dan last sekali adalah kitchen ventilation. Seterusnya saya akan membuat graf untuk jumlah bayaran dan juga jumlah tenaga yang telah digunakan untuk 3 tahun berturut-turut. Di rumah saya, tenaga dia meningkat setiap tahun dan begitu juga dengan bayaran dia akan meningkat setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan. Berdasarkan jumlah tenaga yang terdapat di dalam bil elektrik saya telah mengumpul 8 jenis home appliance tu, dan saya membuat estimation untuk setiap appliance yang digunakan dan membuat estimation untuk berapakah kadar penggunaan elektrik pada setiap hari, pada setiap bulan. Dan kemudian saya comparekan actual value dengan value yang telah saya kirakan. Seterusnya saya akan melihat harga yang terdapat dalam bil. Kemudian saya akan kira harga menggunakan takrif blok. Namun dalam bil elektrik rumah saya tiada takrif blok, jadi saya terpaksa menggunakan di dalam website, cari di website. Seterusnya saya akan compare harga yang paling tinggi dengan harga yang paling rendah untuk setiap bulan, dan saya akan comparekan dengan bil di rumah kawan saya. Seterusnya saya akan bincangkan kenapa bil di rumah dia dengan bil di rumah saya berbeza. Dan akhir sekali saya akan bincang dan memberikan sedikit cadangan bagaimana cara untuk mengurangkan penggunaan elektrik di setiap rumah. Ini adalah dilakukan sebab saya ingin mengetahui kenapa nilai kadar di rumah saya sebegitu dan apakah yang boleh saya buat untuk mengurangkan di bahagian mana berlakunya penggunaan elektrik yang berlebihan. Itu yang saya akan cuba selesaikan masalah itu. Saya telah membuat satu pembandingan dengan seorang kawan saya, nama dia Muhammad Faris Iqbal bin Ismail, dan saya telah mendapati bil rumah kami agak berbeza, iaitu untuk 3 bulan bil di rumah saya lebih tinggi daripada bil di rumah dia.
Sebagai contohnya, bulan pertama bil saya telah mendapat 690 kilowatt, manakala rumah dia 468. Untuk bulan seterusnya, rumah saya mendapat 788, rumah dia mendapat 350. Dan akhir sekali, bil di rumah saya untuk bulan yang terakhir adalah 1060, dari rumah dia 394. Melalui analisis, mungkin hal ini mendapat beberapa faktor yang telah memberi kesan pada bil yang berbeza. Walaupun penduduk di rumah dia lebih tinggi dibanding di rumah saya, mungkin disebabkan jumlah home appliance di rumah saya lebih tinggi daripada rumah dia. Mungkin sebab itu adalah salah satu faktor telah menyumbang kepada penggunaan bil elektrik yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, aircon di rumah saya terdapat 5 buah aircon, di rumah dia ada 4 buah aircon. Dan aircon di rumah saya digunakan setiap hari di setiap bilik. Bilik saya, bilik abang saya, bilik ayah saya, di ruang tamu. Okey, seterusnya mungkin disebabkan oleh cara kami menggunakan elektrik di rumah. Sebagai contohnya, saya akan duduk di bilik saya sendiri, membuat kerja, membuat assignment dan semuanya. Dan saya akan menggunakan aircon dari pagi sampai malam. Lepas tu, pada waktu malam pun saya akan tidur agak lewat. Abang saya pun sama juga untuk settlekan semua kerja kami. Abang saya sekarang ni dia tengah kerja, jadi dia bukan student, jadi mungkin dia malam-malam pun dia tidur lewat buat kerja dia. Bil kami bil yang rumah saya yang tertinggi adalah pada bulan Februari 2021, iaitu beberapa bulan yang lepas. Bil ini somehow telah melambung tinggi disebabkan oleh perayaan Chinese New Year. Ada uncle saya, dia seorang Chinese, dia ada darah Chinese. Jadi kami menyambut hari Chinese New Year untuk suka-suka je macam tu. Kita akan pasang lampu banyak dekat keliling rumah untuk sepanjang 2 minggu setiap malam. Mungkin sebab tu bil yang agak tinggi di situ. Kemudian aircon akan dibuka setiap malam sebab ada orang datang kan, uncle saya datang. Lampu-lampu yang dipasang di setiap rumah saya kerana untuk 2 minggu itu agak banyak, lebih daripada 100 bulb, lebih daripada 140 bulb macam tu. Dan dia akan dipasang setiap malam sepanjang 2 minggu. Saya dapat conclude bahawa penggunaan elektrik di rumah saya dengan rumah Faris Iqbal agak jauh berbeza kerana kami punya cara penggunaan elektrik dengan management of electricity dekat rumah saya agak berlainan dengan Faris. Saya juga telah membuat discussion berdasarkan data yang telah saya ambil untuk 3 bulan itu. Saya telah memilih bulan Disember 2020, Januari 2021 dan Februari 2021. Dan untuk bulan Februari 2021 telah mendapat jumlah electrical consumption yang paling tinggi, iaitu 1060 kilowatt hour. Bil untuk bulan itu juga agak tinggi, iaitu RM328.60. Mungkin sebab the main reason kenapa telah berlakunya large electrical consumption pada hari itu mungkin disebabkan lifestyle kami lah, dan juga sambutan perayaan Chinese New Year yang bersama dengan uncle dan keluarga-keluarga yang lain. Uncle saya datang dan sepupu saya semua datang. Kita orang pun buat makan-makan sikit-sikit. Untuk bulan yang kedua, yang second highest, ia adalah pada bulan Januari 2021. Untuk pada bulan Januari 2021 tu, electrical consumption dekat rumah saya ialah 788 kilowatt. Untuk jumlah bayaran yang perlu kami bayar ialah RM240.34. Mungkin sebab ini menjadi second highest, sebab utama saya rasa pada bulan itu telah kurang berbanding bulan lepas adalah sebab abang saya, waktu tu abang saya tengah kerja. Jadi dia busy dekat office, dia jarang balik rumah. So macam bila dia balik je, barulah aircon dia akan pasang, barulah bilik dia akan ada lampu. Sebab dia jarang berada dekat rumah, saya, ibu ayah saya je ada dekat rumah. Mungkin sebab itulah penggunaan elektrik pada bulan itu agak kurang berbanding dengan bulan lain. Untuk data yang
terakhir ialah pada bulan Disember 2021, iaitu electrical consumption yang paling rendah itu telah mendapat 690 kilowatt dengan harga yang perlu dibayar pada bulan itu RM207. Reason kenapa bulan itu adalah yang paling rendah sebab pada bulan Disember tu saya pun masih berada dekat college lagi, tak dekat rumah. Abang saya pun macam busy dekat kerja dia kan. Saya dengan abang saya tak dekat rumah sangat. Saya balik pun dah nak hujung bulan Disember. Disebabkan itu adalah electrical consumption pada bulan tu kurang, yang paling rendah sekali berbanding dengan bulan Februari dengan Januari. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang berapakah penggunaan elektrik untuk yang paling tinggi dan yang paling rendah di rumah saya. Okey, untuk penggunaan bahan elektrik yang paling tinggi adalah aircon. Sebab aircon di rumah saya ada 5 biji aircon, dan setiap aircon ni terdapat dia punya power consumption berlainan. Yang paling tinggi sekali di ruang tamu. Jadi untuk penggunaan aircon pada bulan Februari 2021 adalah penggunaan yang paling tinggi, iaitu pada saya itu mendapat 441 kilowatt berbanding dengan Disember separuh daripada pada bulan Februari 2021. Power aircon, penggunaan aircon di rumah saya sangatlah tinggi, menyebabkan bil melambung. Walaupun dibandingkan dengan penggunaan peti ais di rumah saya mendapat 186 kilowatt pada bulan Januari dengan Disember, tapi bulan Februari dia mendapat 168 sebab hari untuk pada bulan Februari kan 28 hari saja. So sebaliknya untuk appliance yang paling rendah ialah kitchen ventilation. Sebab kitchen ventilation di rumah saya dia tak gunakan power yang sangat kuat, sebab lagipun ibu saya masak taklah lama sangat, dalam 2-3 jam je sehari dia akan masak. Saya pun kalau saya masak pun saya jarang pasang kitchen ventilation tu, sebab saya hanya masak benda-benda yang tak ada mengeluarkan asap yang banyak sangat, jadi saya jarang pasang. Okay, seperti yang saya telah cakap pada mula-mula tadi, dekat electricity invoice yang telah saya dapat dalam bil ini telah tidak menyatakan takrif blok. Jadi saya menggunakan takrif blok yang terdapat di website, iaitu Domestic T. Disebabkan oleh itu nilai actual saya tidak dapat sama dengan yang telah saya kira. Menurut saya punya kiraan saya, rumah saya setiap bulan telah menggunakan 846 kilowatt untuk 3 bulan itu average dia, dan setiap bulan kita orang akan kena bayar RM176.42 untuk setiap bulan. Sebenarnya nilai ni agak tinggi untuk 4 orang dewasa duduk di satu rumah. Jadi saya rasa keluarga kami perlu ubah cara hidup kami. Dan dengan itu saya akan memberikan sedikit cara-cara untuk menjimatkan tenaga elektrik di rumah saya. Okey, cara-cara untuk menjimatkan elektrik di rumah kita. Okey, saya telah melihat di beberapa tempat seperti di internet dan buku untuk melihat cara-cara untuk menjimatkan elektrik. So cara-cara yang pertama ialah kita kena setkan aircon pada 20 hingga 23 degree Celsius saja, jangan gunakan 16 degree. Sebab semakin dia sejuk, semakin tinggi penggunaan elektrik yang akan digunakan. So kita hanya guna 20 hingga 23 darjah Celsius saja. Okey, seterusnya kita perlu tutup lampu dan tutup electric appliance kalau kita tak guna. Okay, yang ketiga, kita boleh guna solar elektrik. Seperti contohnya kalau lampu-lampu dekat luar, lampu-lampu laman, kita boleh beli yang solar punya. So dia tak menggunakan elektrik sangat. Kalau boleh, kita beli solar panel yang letak atas bumbung tu untuk jimatkan kos elektrik. Sebenarnya kita boleh mengurangkan penggunaan barang-barangan elektrik yang menggunakan tenaga yang tinggi, seperti aircon. Kalau boleh kita jarang guna, tak payah guna sangat.
Kalau tak terlalu panas tu tak payah guna, macam bila perlu je. Okay, seterusnya macam kita tahu terdapat juga aircon yang ada power saving mode. Kalau boleh kita try cari yang ada power saving mode, yang seperti yang kita tahu yang latest semua aircon, semua barang-barang appliance semua ada yang power saving mode, ada eco save. Dia tidak menggunakan elektrik yang tinggi, so kita boleh cari aircon yang macam tu. Yang terakhir sekali, kita boleh cari lampu-lampu, kita boleh tukar lampu-lampu di rumah kita. Instead of kita guna yang bulb tu, kita cari LED. Sebab LED ni, lampu LED ni mempunyai lebih sikit dia punya electrical consumption dia berbanding dengan bulb yang kita selalu tengok tu. Bulb tu mempunyai electrical consumption sangat tinggi. Kita cari yang LED sahaja. Dengan menggunakan cara-cara yang saya telah tunjukkan, saya telah cakap tadi, kita boleh kurangkan tenaga dan mengurangkan kos bayaran setiap bulan. Jadi kita dapat menjimatkan duit dari situ dan tidak berlakunya pembaziran elektrik. Jadi itu saja untuk presentation saya. Bye. Jumpa lagi.